Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita dapat sama-sama berada di dalam masjid dalam sebuah majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati majlis ilmu kita ini. Allah wa taala mempermudahkan urusan kita dan memberikan kita kefahaman untuk kita memahami daripada tuntutan-tuntutan agama kita. Ya, kerana ini merupakan perkara yang menjadi perbincangan kaitan dengan sujud ini, dan kita sambung lagi perbincangannya sedikit lagi insya-Allah. Kemudian kita akan berpindah kepada rukun duduk di antara dua sujud. Ada sedikit lagi perbincangan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'aulihi wa ja'alana min al-mukhlisin bi qira'atihi qala wa an tartafi'a asafiluhu alihi. Bahagian bawah ni mana? Pusat ke bawah. Pusat ke bawah ni kan, tarfa. Bahagian bawah ni ai ajizatuhu, bawah dia. Wa ma haul, pakai menerak, bentang menerak terus. Ada tak macam tu? Menerak terus. Boleh tak macam tu? Tak. Tidak ada bentuk sujud yang macam tu, yang walaupun kita kata bentuk macam tu lebih, orang kata nak menghina diri tu lebih. Kan lutut pun kena, kaki pun kena, kan, tangan macam tu. Tak. Bentuknya ialah dengan ditinggikan bahagian belakang daripada bahagian bawah, daripada bahagian atas. Bentuknya macam tu. Perkara ini disebutkan oleh Abu Daud dan juga An-Nasai. Telah disahihkan, falau shalla fi safinatin mathalan, kalaulah seseorang itu sembahyang di atas kapal, sembahyang di dalam kapal. Kita kiaslah apa yang seumpama dengan kapal. Mungkin ada pilot di sini, saya minta maaf lah, ini khabar orang bagi tahu. Dia terbang, dia bukan macam kapal terbang biasa yang kita naik Boeing kan, ataupun Airbus kan, 330 tu, 330 apa, ataupun 380 tu. Tak, dia lain. Dia terbang, dia condong. Dia macam tu tuan-tuan. Jadi seolah-olah macam menegak, adalah sedikit kecondongan itu. Wallahu alam. Tak pastilah, tapi apa yang disebutkan begitulah bentuk penerbangan, dia condong. Jadi kapal ni pun tuan-tuan, kapal ni dia condong. Katakanlah satu ketika dia condong. Jadi orang nak sembahyang, bila nak sembahyang, nak menghadap dia kiblat dia, condong tersebut dia jadi rendah, punggung jadi tinggi, ataupun kepala ni dengan punggung jadi sambung. Contohnya dia menghadap ke atas, jadi condong macam tu. Dia menghadap ke sini, katakanlah dia sembahyang, dia sujud macam tu, jadi punggung ni jadi seolah-olah sama. Ataupun lazimahul i'adah, maka hendaklah dia ulang. Dia ulang sembahyang tadi.
Lianna hadza uzrun nadir, kerana maknanya benda tu mesti kena ulang. Apa yang disebut yang kedua di sini ialah yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, mengatakan bahawa boleh dalam masalah sujud ini kalau rata. Rata ni macam mana? Maknanya kepala dan punggung itu sama. Kepala sama, rapat lah. Paha dengan betis ni kita rapatkan, perut dengan paha kita rapatkan, duduk macam tu, telungkup macam tu. Kepala dengan punggung jadi sama tak? Lebih kurang nak dekat sama kan. Kata Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala, boleh. Tengok apa dia kita punya keuzuran. Kita tak boleh apa? Kita tak boleh duduk di lantai, kita tak boleh berdiri, kita tak boleh sujud, ataupun kita tak boleh apa? Jangan borong semua. Jangan katalah dia ni contohnya apa dia? Tak boleh berdiri contoh. Ataupun dia ni tak boleh sujud, sakit lutut. Maka adakah dia boleh duduk terus? Tak. Kena berdirilah dulu. Ni duk bawa kursi, duduk dalam saf, pergi duduk terus. Orang yang sihat, macam mana orang rukuk sihat? Macam orang lain rukuk. Kemudian i'tidal pun boleh dah, qiyam boleh. Sujud, sujud boleh tak? Sujud tak boleh Ustaz, nak turun tak boleh. Turun ni lutut sakit dan dia meletup, kata Allahu Akbar, tak boleh nak berjalan seminggu. Maka nak buat macam mana? Maka kita datangkan rukuk bentuk kepala lah tinggi kan. Maka yang afdal, yang terbaiknya cara sujud ialah kita datangkan bentuk rukuk tapi kita rendahkan sikit. Kita rendahkan sedikit dengan punggung, ataupun kalau tak boleh rendah sama pun tak apa, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, sama pun tak apa. Bukan kita duduk seperti mana yang selalu orang duk buat. Macam mana? Duduk atas kursi bila nak sujud, ni kurang menepati. Seperti mana yang disebutkan di sini, ya, kurang menepati seperti mana yang disebutkan di dalam kitab ini. Maka cara yang untuk sujud yang terbaik ialah dia datangkan rukuk, tak boleh dengan borong, seperti mana yang selalu masyarakat kita duk buat selama ni. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, falawir tafa'at al-ali, kata musannif rahimahullah, kalau tinggi yang atas, kepala tinggi, lam yajuz jazman, maka tidak harus sama sekali, tak boleh sama sekali. Tinggi yang atas, sujud tapi itu kata musannif rahimahullah, kama seperti mana lau akabba ala wajhihi, kata musannif rahimahullah taala, benda itu tak harus seperti mana kalaulah dia telungkup wajhi, demikian itu sahaja sahah. Maknanya apa? Kalau yang duduk atas kerusi tadi, yang boleh dia sujudnya hanya bentuk macam tu, maknanya apa dia? Dia pun rokok pun macam tu juga. Kan tulang belakang ni ada pembedahan awak tersebut, dia mampu apa dia? Dia mampu sujud ala wisadah. Dia mampu sujud di atas bantal. Kata musannif rahimahullah, kalau biasanya orang duduk hospital, orang sakit, dia nak sembahyang macam mana ni? Tak boleh nak sujud ni, sujud atas bantal lah. Tak apalah, biar saya letak bantal, nanti tuan sujud atas bantal. Contohnya, buh lapik dua bantal, sujud atas bantal. Lengkuk kepala macam tu atas bantal. Contohnya macam tu. Kalau dia mampu sujud atas bantal dengan cara dia tinggikan punggung ataupun dia rendahkan kepala, lazimahu qat'an, sujud atas bantal, tinggikan punggung. Apa faedahnya di sini? Wallahu alam lah. Mungkin sakit kepala ke, wallahu alam. Tapi
Tapi dengan cara macam tu dia boleh untuk tinggikan punggung, maka lazimlah, mestilah dia datangkan bantal tersebut. Kalau dengan cara yang macam tu, katakanlah dia boleh dengan cara macam tu, hatta kalau datangkan bantal pun tapi masih tidak mampu untuk tinggikan punggung daripada kepala, lam yalzimhu sujud alaiha, maka tak lazim, tak wajib untuk kita sujud di atas bantal tersebut. Tak gunalah bawa bantal. Sebab apa tak guna? Sebab dengan ada bantal pun punggung masih tidak dapat untuk ditinggikan daripada kepala, maka tidak perlu bantal. Maka kalau kita kias dalam bab kerusi tadi, tuan-tuan, kalau kita kias dalam bab kerusi tadi, perlu tak kerusi? Kalau katalah dia ni, tuan-tuan, duduk pun tak boleh, kerusi, nak turun sujud pun tak boleh, boleh tak berdiri? Boleh berdiri pun boleh. Duduk tak boleh, berdiri. Katakanlah begitu. Jadi tuan-tuan, dia macam tu, datangkan macam mana yang terbaik untuk dia datangkan fi syarh as-saghir li fawati hayati sujud. Bal yakfihi al-inhina al-mumkin, bahkan memadai baginya itu untuk tunduk sekadar yang mungkin. 5 marrah, maka tidak diiskal, tidak diragui dengan apa yang telah kita sebutkan sebelum ni. Apa dia? Dalam contohnya dalam masalah qiyam, min annal marid idza lam yumkinhu al-intisab illa bi'timadi ala syai' lazimahu, bahawa kalau seseorang yang sakit, yang tidak mampu untuk berdiri, lam yumkinhu al-intisab, yang tidak mampu berdiri, orang sakit macam ni, aksiden dan sebagainya lah, kan, kudung sebelah kaki, kalau kudung dua-dua payahlah tuan-tuan, tak boleh nak berdiri macam mana, pegang pada benda pun payah, kan, kudung sebelah. Bila kudung sebelah, tuan-tuan, maka dia ni nak berdiri macam mana? Kena pegang. Kalaulah dengan pegang sesuatu dia boleh berdiri, maka lazimahu, wajib untuk dia berpegang. Sebab tu bukan mudah-mudah, tuan-tuan, nak sembahyang duduk ni. Jangan mudah-mudah sembahyang duduk. Sebab apa sembahyang duduk? Oh, tak boleh diri. Je tak boleh diri dah. Boleh tak kalau pegang? Boleh sangat. Bukan kata tak boleh sangat. Datang masjid boleh, tapi ambil sampai masjid, ambil kursi, pergi duduk kat saf. Sebab apa? Cagu. Jangan. Kan? Sebab apa? Sebab musannif rahimahullahu ta'ala dalam sah nak pegang mudah-mudahan, takkan nak pegang kawan sebelah, pegang kat kawan sebelah, pegang kat kawan sebelah baru boleh bangun. Jangan. Marah kawan sebelah, tarik kain dia ke nak bangun, pegang lutut dia ke, pegang tangan dia ke, dengan dia terbalik, tuan-tuan. Jadi kalau sembahyang di rumah boleh pegang, tapi kalau sembahyang masjid tak boleh. Maka afdal dia. Sebab apa? Sebab di rumah dia boleh untuk pegang dengan benda, boleh dia berdiri. Boleh berdiri sembahyang. Nak macam mana? Walaupun masjid itu depan rumah, boleh dia tak pergi. Idza atamada ala syai' ata bi hay'atil qiyam. Kerana kalaulah di sana, kalau dia berpegang dengan sesuatu, maka dia mendatangkan bentuk qiyam yang menjadi rukun di dalam sembahyang kita. Wa huna, adapun di sini, idza wada'al wisada, apabila diletakkan bantal, masalah bersujud ni, apabila diletakkan bantal tetapi dia masih tidak mampu untuk mendatangkan bentuk sujud, fala faidah fil wada', maka tidak ada gunalah dengan kita meletakkan bantal tersebut. Sama lah, ini nak masuk dalam bentuk kesempurnaan sujudnya macam mana. Yang kata kita sujud ni macam mana, bentuk yang paling sempurna sekali. Kita nak belajar sifat sembahyang ni, tuan-tuan, bukan saya nak
ajar tuan-tuan semayang. Tuan-tuan semayang lebih lama daripada saya. Kalau yang umur dah tua-tua lebih lama semayang daripada saya. Mungkin lebih banyak semayang daripada saya. Qiyamnya, dengan tahajudnya, dengan witirnya, dengan sunatnya. Tuan-tuan mungkin lebih sempurna. Cuma hari atas dasar sayang. Kita sayang pada Allah, maka kita datangkan dengan cara yang paling sempurna, dengan cara yang paling baik. Sebab apa? Sebab syarat nak beramal ialah kena ada mahabbatullah, kena ada kasih ataupun sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sayang pada Allah, maka perintah Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala nak, apa yang Allah Subhanahu wa taala suka, maka kita akan datang makan. So, yang terbaik, yang termampu untuk kita, tuan-tuan. Dia suka pakai pakaian yang macam ni, kita akan cuba dapatkan apa yang dia suka, walaupun kita susah, betul tak? Ini orang lelaki. Orang perempuan kadang-kadang tak nampak, tuan-tuan. Kita berkorban macam-macam terbaik. Kalau isteri ni dalam keadaan tak sihat, macam mana suami? Suami suka makan tu, isteri benda ni, suami akan cuba dapatkan benda itu dengan cara yang paling kuat. Sebab apa? Atas dasar sayang. Kalau sayang lah. Kalau tak sayang tu dia cerita lain. Ya, samalah juga katakanlah kalau bercinta dulu macam mana, sayang dekat kekasih ni, dia buat macam mana? Dia akan buat benda yang paling supaya kekasih dia ni bagi wangi, nak bagi cantik, nak bagi yang paling baik sekali. Bubuh dalam sampul surat yang bunga-bunga, bubuh pula dengan apa ni, gam dia cantik je, tuan-tuan. Lepas siap tu, dia setrika bagi kata elok, bucu 4 cantik je, tuan-tuan. Hantar pula, tak bagi kemek langsung. Lepas sampai tu pula, kawan ni baca, simpan buh. Kalau kita yang lelaki, buh dalam dompet, sampai lunyai surat tu. Nak tidur baca, masuk bilik air baca, keluar bilik air baca, siang malam baca, lunyai, tuan-tuan. Sebab sayang. Maka kita ni, tuan-tuan, dalam bab ibadah, kita ni macam mana? Kita nak datangkan yang terbaik. Ada graf kita punya cinta dengan Allah Subhanahu wa taala itu makin berkurang. Kalau ibadah kita buat lebih kurang dengan Allah, kalau ibadah kita ni kurang, nak baca Quran pun malas, ya, nak solat pun malas, nak berzikir pun malas, tuan-tuan, maka itulah Allahu Akbar, itu takbir. Untuk turun bagi sujud. Kerana perkara ini sebut di dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, bila raf'in liyadaihi, tanpa dia mengangkat tangannya. Kita dah belajar dulu, angkat tangan ni lain, takbir itu lain. Yang menjadi rukun dalam sembahyang ialah takbir, bukan angkat tangan. Maka di sini, tuan-tuan, yang disunatkan di sini ialah hanya takbir sahaja, tanpa kita mengangkat tangan. Untuk apa? Untuk sujud. Untuk rukuk ada tak? Untuk rukuk sabit, tidak sabit. Tetapi untuk sujud hanya lafaz takbir sahaja untuk turun sujud. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana fi sujud, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak qiyam. Allahu Akbar, maknanya kita panjangkan pada lafaz Allah supaya tidak berlaku kosong di antara perpindahan dua rukun tadi, sebab jaraknya panjang. Kemudian dua tangannya, ai kaffaihi, dua tapak tangannya, lilittiba, kerana mencontohi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa hassanahu Tirmizi. Perkara ini disebutkan. Kemudian barulah kita datangkan tangan. Ini cara dalam mazhab Syafi'i. Dalam pandangan mazhab lain mungkin ada yang mengatakan turun tangan dulu, kemudian lutut. Kita dalam mazhab Syafi'i boleh tak buat macam ni? Boleh, tuan-tuan, kalau kita uzur. Itu boleh, tak ada masalah. Turun sebelah, macam behu tu kan, turun
sebelah-sebelah. Tak apalah tuan-tuan, asalkan boleh tinggi punggung daripada kepala turun sujud, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang afdal untuk orang sihat dua lutut, kemudian letak dua tangannya. Baik, itu cara yang paling afdal. Jadi kemudian dia kata summa yad'u jabhatahu wa anfah makshufan lilittiba'i aidha. Kemudian hendaklah dia meletakkan dahinya dan juga hidungnya secara terbuka. Terbuka mana dulu? Nak letak hidung dulu ke nak letak dahi dulu? Ni pun benda simple, kecil je. Cuma mana yang lebih afdal kita letak. Sekarang ni kita sedang mengejar, kita nak mencari manakah yang lebih afdal. Baik, Allah kita berhenti setakat ini untuk perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah untuk makluman, esok kita ada kursus umrah. Kursus umrah ni terbuka sebenarnya, terbuka untuk semua, lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Cuma keutamaan kepada golongan wanita. Maknanya golongan